Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan mulakan siri tutorial mengenai bab-bab penting dalam SPM. Jadi macam mana cikgu kesan bab yang penting adalah melalui kertas percubaan yang saya temui, dan saya akan kesan bab mana satu yang kerap muncul. Jadi dalam video ini kita akan tumpukan perhatian kepada soalan yang mengenai bab 10 tingkatan 1 iaitu perimeter dan luas, dan bab 6 tingkatan 2 bentuk geometri 3 dimensi. Biasanya kita akan nampak soalan tu memang akan merangkumi topik lebih daripada satu bab lah. Jadi kita akan perhatikan beberapa soalan dan kita bincangkan macam mana kita nak selesaikan soalan seperti ini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu contoh daripada kertas percubaan negeri Terengganu yang saya temui daripada channel Telegram. Jadi mari kita lihat soalan tu. Raja 2 menunjukkan sebuah prisma tegak. Trapezium JKLM ialah keratan rentas seragam prisma itu. Jadi anda perlu tahu apa itu keratan rentas tu, maksudnya adalah yang di depan ini, iaitu bahagian ni lah. Inilah dipanggil sebagai keratan rentas. Di mana kalau kita potong sekeping tu, selebihnya masih lagi dalam bentuk yang sama, iaitu trapezium. Jadi di sini kita kena lihat apa yang nak dicari oleh soalan tu. Diberi bahawa isi padu prisma itu ialah 487.5 cm padu. Jadi ini adalah maklumatnya. Hitung nilai X. Jadi di sini kita sebenarnya diminta untuk carikan nilai X. Jadi untuk carikan nilai X tu melibatkan ungkapan algebra, iaitu bab 5 tingkatan 1. Jadi kalau anda perhatikan dalam satu soalan ni sebenarnya kita sudah merangkumi ilmu daripada 3 bab, iaitu bab 5 tingkatan 1 ungkapan algebra. Dan dua lagi bab yang saya nyatakan sebelum ini, iaitu luas dan juga isi padu. Jadi di sini kita hanya diberi maklumat daripada isi padu dan kita diminta untuk carikan nilai X. Jadi di sini kita perlu carikan luas trapezium. Jadi luas trapezium tu kalau anda sudah lupa rumusnya, sebenarnya kita boleh carikan daripada buku rumus, iaitu rumus nombor 8 ni, iaitu luas trapezium sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Jadi anda mesti kena cari dahulu mana sisi selari itu. Sisi selari itu adalah yang di bawah ini dengan yang di atas tu. Jadi yang atas ni kita mungkin tak nampak di mana nilai untuk atas tu. Jadi kita boleh ambil daripada belakang ni, iaitu X tambah 1 lah. Jadi di sini kita sebenarnya boleh carikan dahulu luas trapezium tu, iaitu 1/2. Lepas tu kita buat sisi selari tu adalah X tambah 1. Lepas tu tambah dengan yang bawah tu, tambah dengan 3X tolak 6. Jadi ini adalah dua sisi yang selari. Lepas tu tingginya pula adalah X juga, iaitu darab dengan X. Jadi pastikan anda tahu macam mana bezakan darab dengan X. Lepas tu kita perhatikan di mana dia punya lebar atau tinggi untuk prisma ni adalah 13. Jadi kita darabkan dengan 13. Sama dengan isi padu kita, iaitu 487.5. Jadi perhatikan di sini sebenarnya kita perlu selesaikan persamaan algebra ni sudah. Kita sebab kenapa dipanggil sebagai persamaan, sebab kita ada sama dengan. Lepas tu yang depan ni kita sebenarnya ada pemboleh buah X yang perlu kita tambah tolakkan. Jadi sebelum kita boleh tambah tolak tu, sebenarnya kita perlu buka kurungan ni lah. Jadi kita perhatikan adakah kita boleh darab masuk atau tidak. Jadi pertama sekali kita cuba selesaikan yang di luar ni dulu, 1/2 dengan X dan 13 tu. Jadi kita darabkan, kita dapat ni adalah 13/2 X. Lepas tu dalam kurungan tu kita pun boleh selesaikan. X tambah 3X tu 1 tambah 3 jadi 4X. Jadi anda mesti kena tahu macam mana selesaikan ungkapan algebra, iaitu huruf yang sama tu kita boleh tambah tolak. Lepas tu 1 tu tolak 6 akan jadi -5. Jadi perhatikan soalan yang biasa macam ni, dia sudah melibatkan ilmu daripada beberapa bab sudah. Jadi anda tidak dapat tumpukan perhatian kepada suatu bab sahaja. Jadi anda mesti kena mahirkan ilmu asas daripada semua bab ni, baru anda dapat selesaikan soalan seperti ini. Dan di sini disebabkan kita nampak sebelah ni ada perpuluhan, maka kita sebenarnya juga boleh tukarkannya kepada perpuluhan lah. Jadi 13/2 tu menjadi 6/5X. Dan lepas tu 4X tolak 5 sama dengan 487.5. Jadi kita boleh darab masuk atau kita bawa ke sebelah untuk bahagilah. Jadi di sini lebih baik kita bahagilah. Sebab kenapa? Sebab kalau kita bawa masuk, kita akan hasilkan banyak perpuluhan. Jadi kita cuba bawa ke sebelah
untuk kita bahagikan, sementara X tu kita tinggalkan ke depan. Jadi X ni kita akan darab masuk, manakala 6.5 tu kita akan bawa ke sebelah. Jadi X tu darab saja. Jadi X tu darab dengan 4X menjadi 4X kuasa 2. X tu darab dengan 5 menjadi 5X. Manakala yang 6.5 tu kita akan bawa ke sebelah tu untuk bahagikan. Jadi bahagian ni kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita bahagikan. Jadi kita akan dapat ni 4X kuasa 2 tolak 5X. Dan sebelah ni lepas kita tekan kalkulator tu kita dapat ni 75. Perhatikan di sekarang sebenarnya dia sudah menjadi persamaan kuadratik, iaitu bab tingkatan 4 sudah. Jadi macam mana anda nak tumpukan perhatian kepada satu bab kan? Sebab banyak ilmu daripada semua bab tu untuk selesaikan soalan ni. Jadi kita akan pindahkan 75 tu ke depan. Dan selepas tu semestinya kita perlu gunakan pemfaktoran persamaan kuadratik ini untuk selesaikan soalan ni. Dan di sini kita sebenarnya boleh gunakan kalkulator lah. Jadi terpulang kepada modul kalkulator anda hanya perlu pergi ke cari untuk kuadratik tu. Jadi anda kalau gunakan kalkulator yang lain-lain tu, anda mesti kena belajar macam mana gunakan kalkulator tu. Jadi kita masukkan nilai tu. Contohnya di sini. Okey, jadi di sini saya dapat hasil tu, kalau saya nampak daripada kalkulator tu adalah X sama dengan 5 dan satu lagi adalah X sama dengan negatif 3.75. Dan untuk jawapan tu kita perlu tukarkan kepada pecahan supaya kita mudah untuk patah balik untuk buat pemfaktoran. Jadi kita perlu tekan kepada shift, lepas tu tukarkannya kepada pecahan tak wajar. Jadi di sini adalah negatif 15/4. Jadi sekarang kita hanya perlu patah balik lah untuk selesaikannya dalam bentuk pemfaktoran tu. Iaitu kita tahu ni X tu yang ni positif 5 tu pindah ke sebelah tu akan jadi tolak 5. Manakala yang sebelah ini ada negatif 15/4 tu, per 4 tu semestinya adalah bahagi 4. Jadi sebelum bahagi 4 tu dia adalah darab 4. Jadi 4X. Lepas tu ada tinggal tolak 15 tu atau negatif 15 tu pindah ke depan tu akan jadi positif 15. Jadi anda mesti kena mahir macam mana kita faktorkan lah. Disebabkan nombor ni terlalu besar, semestinya kalau kita gunakan manual tu agak susah lah. Jadi kita perlu pandai untuk gunakan kalkulator buat pemfaktoran dahulu. Lepas tu kita hanya pindah balik lah, faktor balik. Jadi sekali lagi saya terangkan macam mana saya dapatkan tolak 5 tu. Sebenarnya dari sini, ni adalah positif 5. Jadi kalau saya pindah ke sebelah ni akan jadi tolak. Ingat ni tambah, kalau pindah ke depan tu tandanya akan tukar jadi tolak. Manakala yang ini pula saya mesti pindahkan 4 dahulu, bahagi menjadi darab. Lepas tu tolak tu pindah ke depan tu menjadi tambah. Jadi itulah kenapa saya dapat kurungan tu X tolak 5 dan lepas tu sebelah ni adalah 4X tambah 15. Jadi di sini manakah jawapan yang betul? Kita punya sisi itu semestinya adalah positifnya. Sebab kenapa? Sebab panjang tu mesti positif. Jadi nilai kita tu X tu semestinya lebih besar dari sifar. Maka itu X sama dengan 5. Macam tu lah. Jadi perhatikan bab ini sudah melibatkan ilmu daripada 4 bab. Jadi saya nasihatkan anda mesti kena belajar semuanya supaya anda tahu macam mana untuk selesaikan soalan seperti ini. Jadi begitulah untuk contoh pertama ni. Mari kita lihat contoh kedua, iaitu kertas percubaan negeri Kedah yang saya temui di channel Telegram juga. Jadi kita lihat soalan tu, nombor 2. Raja 2A menunjukkan sebuah bekas air berbentuk cuboid berisi air. Air tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk silinder seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2B. Diberi bahawa tinggi silinder tersebut adalah 2 kali ganda jejarinya. Jadi dengan menggunakan pi 22/7 cari tinggi dalam cm silinder itu. Jadi di sini apa yang nak dicari itu sebenarnya adalah tinggi silinder tu. Kita tidak diberi ya. Lepas tu kita tahu tingginya adalah 2 kali ganda jejarinya. Jadi semua nilai pun tidak diberitahu, jadi kita perlu selesaikannya. Jadi kita lihat kepada soalan tu apakah tips yang diberi oleh soalan tersebut. Jadi di sini kita tahu ni sudah diisi air dan air itu akan dimasukkan ke dalam silinder tu. Jadi maksudnya kita punya isi padu tu adalah sama.
Jadi anda mesti kena carikan maklumat-maklumat tu daripada ayat soalan tu lah. Jadi isi padu tu sama, maksudnya kita perlu carikan isi padu cuboid ini. Lepas tu kita tahu isi padu tu adalah sama dengan silinder tu. Jadi silinder tu pula kita tahu kita punya tinggi tu adalah sama dengan 2 jejari. Jadi kita tak mungkin dapat carikan tinggi dan jejari itu sekaligus. Maksudnya kita mesti kena carikan salah satu dahulu. Jadi di sini adalah lebih baik kita carikan jejari dahulu, lepas tu baru kita carikan tinggi. Jadi sekali lagi saya ulang kembali apakah langkah kerja yang kita perlu buat. Pertama sekali kita perlu carikan isi padu cuboid. Lepas tu kita akan gantikan dengan ke dalam isi padu silinder tu. Jadi isi padu ke silinder tu kita perlu tahu rumusnya. Lepas tu kita akan gantikan tinggi itu dengan 2 jejari lah. Jadi pertama sekali kita perlu katakan dahululah. Katakan T sama dengan tinggi silinder. Sebab setiap kali anda gunakan satu huruf, anda mesti kena bagi tahu penyemak apakah maksud huruf tersebut. Dan J itu adalah jejari silinder. Okey, lepas tu kita carikan dulu isi padu cuboid. Okey, isi padu cuboid itu sama dengan kita perlu tahu rumusnya. Jadi kalau anda sudah lupa rumus tu, anda boleh lihat kepada buku rumus tu. Isi padu prisma tegak tu sama dengan luas keratan rentas darab dengan tinggi. Jadi keratan rentas tu merujuk kepada segi 4 tepat ini. Lepas tu kita punya tinggi tu adalah 28. Jadi kita carikan iaitu 7 darab 11 darab 28. Jadi tak kisahlah mana satu dulu, anda hanya darabkan 3 nombor ini sama saja. Lepas tu anda akan dapat jawapan tu lah. Jadi kita carikan 7 darab 11 darab 28 sama dengan 2156. Lepas tu kita tahu isi padu untuk cuboid tu adalah sama untuk isi padu silinder tu. Jadi sama juga kita perlu carikan rumus untuk isi padu silinder. Jadi kita tahu ni pi J kuasa 2 T sama dengan kita punya 2156. Selepas tu kita hanya ganti masuk ke dalam lah. Jadi di sini kita tahu kita punya pi tu 22/7. Jejari itu tetap gunakan J sahaja sebab kita memang tak ada nilai untuk jejari itu. Lepas tu kita ambil tinggi itu kita akan gantikan dengan 2 jejari. Sebab kenapa? Sebab daripada ayat soalan tu kita sudah tahu tinggi itu adalah 2 kali ganda jejari. Jadi kita ganti masuk T itu dengan 2J sama dengan 2156. Dan di sini kita perlu selesaikan persamaan algebra ni lah. Jadi kita perhatikan macam mana kita selesaikan. Jadi kita perlu selesaikan kurungan ni dahulu. Jadi 22 darab dengan 2 jadi 44/7. J kuasa 2 darab J itu jadi J kuasa 3. Jadi sekarang kita hanya selesaikan dengan pindahkan 44/7 tu ke sebelah. Jadi ini darab tu pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Jadi anda boleh gunakan kalkulator tekan atau anda tukarkan bahagi itu menjadi darab dahulu pun boleh. Semasa kita tukar darab, kita mesti kena terbalikkan pecahan di belakang tu jadi 7/44. Jadi yang ni kita hanya perlu tekan kalkulator kita lah. Lepas tu dapatkan jawapan, kita dapat ni J kuasa 3 tu sama dengan 343. Jadi kita perlu punca kuasa 3 kan dan dapatkan nilai tu untuk jejari. Jadi punca kuasa 3 ni, jadi anda mesti kena mahir macam mana tekan kalkulator anda. Jadi kita dapat ni adalah 7. Selepas kita dapat 7 ni, kita hanya perlu darabkan dengan 2 sebab kita nak carikan tinggi itu sama dengan 2J iaitu 2 darab 7 iaitu 14. Jadi ini merupakan contoh yang sangat biasa ditemui dalam soalan percubaan SPM lah. Soalan seperti ini mungkin akan muncul untuk SPM kali ini. Jadi itulah kenapa Cikgu Chong minta anda untuk buat persediaan dan kita perlu meneroka apakah soalan yang biasa muncul dan kita mesti kena pandai sebelum menghadapi SPM yang sebenar nanti. Dan perhatikan memang bentuk soalan tu akan melibatkan ilmu lebih daripada satu bab. Itu kenapa anda mesti kena kukuhkan asas anda dan semua topik ini sebenarnya kebaikannya daripada tingkatan 1 sampai 3 lah. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita meneroka jenis soalan yang biasa muncul untuk SPM yang lepas. Jadi apa yang kita boleh buat adalah buat persediaan dengan
cuba soalan yang biasa kita temu dan kita pastikan kita punya asas tu kukuh. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Dan saya akan buat lagi video seperti ini pada masa yang akan datang lah. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.